Jalanan yang dia patut atau harus tempuhi masa dia tahun pertama. Okay, Assalamualaikum semua. Oh, lupa. Idol Week kita ada orang cakap introduction sendiri. Assalamualaikum, anak saya Anas Mika. Okay, so dah lama kita tak buat cerita tentang Idol Week ni. So minggu ni kita kembalikan Idol Week ni dengan orang kata seorang selebriti yang aku rasa semua orang kenal lah kan. Kalau cakap pasal Big Bang, kalau tak kenal ketua dia, pelik lah kan. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal G-Dragon. Okay, kita nak cerita pasal, sekejap lagi kita cerita. Tapi sebelum tu, yang mana baru masuk ni, jangan lupa ya, macam biasa, tekan like and share. Lepas tu, tekan subscribe and turn on sekali bell notification supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Okay, so siapa-siapa yang baru dekat sini, korang boleh klik pop-up dekat sini. And then, dia akan bawa korang ke video-video yang sebelum ni. Okay? So, satu lagi, aku minta korang, kalau boleh bantulah aku sebelum hujung tahun ni, mana tahu dapat 200 sikit. Okay, tak ada. Alright, so kita tak nak buang masa. Kita nak cerita tentang satu ikon Korea yang bagi aku memang worldwide. Memang semua orang kenal dia. Memang sangat-sangat terkenal. Okay? Kita tak nak banyak sembang. Kita tak nak banyak cakap. Kita terus pergi ke G-Dragon. Roll it. 그래도 나도 마지막에 수도 있으니 그냥 개인적으로 마지막 나의 사명감이랄까 뭐 이렇게 빨간색이 뭐 메인 어느 순간부터 지드래곤이라는 모습으로 이름으로 계속 서다 보니 권시용이라는 친구는 어떤 아이였을까 전 누굴까요? Sebelum tu aku nak bagi tahu korang dulu, malam ni aku akan cerita kebanyakannya tentang GD ni sahaja. Okay? Dia tak ada kena-mengena dengan Big Bang ke, dengan sesiapa ke. Janganlah nanti bila dah habis video nanti, bang, kenapa tak cerita pasal Big Bang bang? Kenapa carrier dengan Big Bang tak ada? Kalau nak carrier dengan Big Bang tu, nanti masa episod Big Bang aku akan cerita semua sekali, kelima-lima diorang dekat dalam carrier Big Bang tu lah. Tapi untuk episod kali ni, edisi kali ni, aku nak cerita tentang G-Dragon ni sahaja. Okay, so kita tak nak panjang-panjang. Alright, so G-Dragon atau nama sebenar dia Kwon Ji-young telah dilahirkan pada 18 hari bulan 8 1988 di Korea. And dia ni merupakan orang kata seorang pelajar yang muda-muda dah terus ceburi bidang nyanyian dekat Korea sana. Di mana pada tahun dia ke-13, ulang tahun dia ke-13, masa tu Form 1 lah kan, kalau Malaysia 13 tahun. So dia dah menang satu orang cakap pertandingan besar yang dianjurkan dekat Korea Selatan, di mana lagu tersebut adalah merupakan lagu tulisan dia dan nyanyian oleh dia sendiri. Starting situlah dia punya bakat ni telah pun dikesan oleh YG Entertainment. Alright, sebelum tu kita nak cerita, kalau kita nak tahu ataupun kita dah tahu, G-Dragon ni merupakan seorang penyanyi, pelakon. Dia berlakon tau, dia penulis lagu dan juga penerbit dekat Korea Selatan sana. Alright, so dia ni mostly dikenali sebagai seorang tokoh fashion dekat Korea Selatan sana, dan dia juga dikenali lebih kepada seorang ketua untuk satu kumpulan muzik yang terkenal di seluruh Asia dan juga seluruh dunia. Ya, kumpulan mana? Big Bang le, takkan Big Bang tak kenal kan? Tapi korang tahu tak, benarnya yang G-Dragon ni sebelum dia debut dengan siapa ni? Dengan Big Bang ni, dia 6 tahun sebenarnya dah masuk YG Entertainment. Dia bukan macam, tahun ni kita masuk, kita ambil G-Dragon ni nama budak ni Kwon. Kita masukkan dia terus jadi Big Bang. Tak. Kalau korang tahu kan, kalau nak jadi seorang idol dekat Korea Selatan ni, kau tak boleh macam terus debut terus. Tak, dia orang akan peram kau lama, dia bagi kau latihan yang cukup, performance yang mantap, dia rasa kau okey, baru dia orang bagi kau release kau punya kumpulan sendirilah. Sama juga macam G-Dragon. Dia 6 tahun menjadi sebagai seorang pelatih kat YG Entertainment tu. Dia starting dengan berlatih, baru jadi pelatih. Dia ni seorang koreografer yang joget-joget tu dekat YG Entertainment. Tapi pada tahun pertama dia, dia tak adalah banyak buat kerja dekat depan. Dia banyak buat kerja dekat belakang. Tahun pertama tu, sedang cerita masa dia masuk YG Entertainment tu, dia jadi macam, orang kata apa, balaci sikit lah kan, bahasa kasar dia. Dia macam
jadi orang suruhan sikit lah. Kau buat tu, kau buat ni, kau buat tu, kau buat ni. Biasa kan? Budak baru 14 tahun masa tu dia masuk YG. Okey, macam mana si G-Dragon ni boleh dipancing oleh YG Entertainment. So masa yang aku cakap dia menang satu pertandingan kan dekat Korea Selatan sana, dia tak bagi tahu apa pertandingan tu. So bila dia menang dengan lagu dia tu, dia telah menarik minat seorang penyanyi kumpulan duo time tu yang ada dekat YG Entertainment, nama dia Sean. And then Sean ni pun balik dekat YG Entertainment. Dia suruh kata budak ni ada potensi, budak ni punya beat bagus, budak ni punya confident bagus, kau kena ambil dia sebab dia akan jadi seorang star satu hari nanti. Biasa Korea kan dia punya pattern kan jenis yang macam confident memang lebih-lebih ya kan. So budak 14 tahun, kau bayangkan kalau kau sendiri kau tengok budak form 2 menyanyi, tiba-tiba kau nak offer dia satu orang cakap perjanjian yang sangat-sangat besar daripada satu entertainment yang gah time tu kan dekat Korea Selatan. Kau ingat kau punya ketua eksekutif nak dengar ke kau cakap kan? So ketua eksekutif dia ni macam dia tak ya je kau ni kan. Kau panggil dia balik, kau datang bawa dia kat sini. Dia kata macam tu. So Sean ni pun pergilah bawa si G-Dragon ni balik YG. Lepas tu dia pun borak lah. Dia pun borak-borak apa semua. Lepas tu G-Dragon sendiri cakap yang kalau nak tanda tangan apa yang telah dipersetujui ni, first thing first saya nak cakap yang English saya tak bagus sangat, dia kata. English saya ni orang kata jahanam jugalah cik. Tapi itulah kalau setakat nak cik bagi saya peluang untuk buktikan saya the best, saya adalah among the best satu hari nanti. Optimistik yang ada dekat G-Dragon, dia kata. Time tu yang membuatkan ketua eksekutif ni macam, okay, I give you chance, okay, you sign ini kontrak and then kita boleh ke langkah yang seterusnya. Macam tu lah antara orang kata cerita-cerita di mana pembabitan awal G-Dragon ni untuk masuk ke dalam YG Entertainment. Yang lakonan tu semua aku tambah lah, tapi lebih kurang macam tu lah dia orang punya situasi. Takkan aku nak cakap Korea aneh, bukan kau faham pun. Aku pun tak faham apa aku cakap kan. Pada usia 14 tahun tu, dia dah sign jadi seorang, orang cakap salah seorang rekrut untuk YG Entertainment. Tahun pertama dia, korang rasa dia buat apa? Macam aku cakap tadi kan, dia jadi macam orang suhan sikit kan. Dia menghabiskan waktu pertama dia dengan membuat kerja pembersihan studio untuk idol-idol yang ada pada waktu tersebut. So masa tu tahun 2001 tak silap aku kot. So masa tu dia orang cakap jadi tukang cuci lah. Dia cuci orang ni punya ni, orang punya tu kan. Lepas tu dia ni juga diberi orang cakap suruhan untuk memberi air kepada diorang yang tengah berlatih menari. Kan banyak idol-idol yang sedang menari yang berlatih untuk diorang punya lagu. So si GD ni lah yang angkat air, cecuseyo. Macam tu lah. Dia bagi air untuk diorang ni. Habis training, lepas training pun dia yang kena kemas botol-botol air yang ditinggalkan oleh idol-idol waktu tersebut. Itulah antara salah satu orang kata perjalanan yang dia patut atau harus tempuhi masa dia tahun pertama dekat YG Entertainment. So Korea punya culture kau tahu je, dia bukan macam kau ingat kau masuk kat sini first year tahun depan kau terus boleh jadi penyanyi. Tak, dia tak macam tu. Dia first year dia suruh kau bersih, cuci dulu, dia nak didik kau sabar, display, dedikasi, and then lepas dia rasa kau dah betul-betul boleh, baru dia orang rekrut kau untuk menjadi seorang penyanyi ataupun yalah idol star yang dia orang rasa engkau ni sesuai untuk jalan yang mana. Macam tu lah cerita dia. So dekat YG Entertainment tu, time dia tengah angkat air, dia kebersih-bersih tu, dia jumpa lagi seorang pelatih yang lebih kurang macam dia juga, masuk pada usia muda dan menjadi pelatih yang lebih kurang je macam dia, kerja pun lebih kurang sama, iaitu Dong Yong-bae. Kat situlah dia orang dah macam rapat dan selalu orang cakap buat lagu sama-sama, collaboration sama-sama, sampailah dia orang mencadangkan diri dia orang pada waktu itu pada umur 17 tak silap aku, 17 ke 16 aku tak sure. Dia orang mencadangkan kepada YG untuk dia orang keluar sebagai seorang artis yang duo. Bukan grup, dia orang nak menjadi duo macam Turbo, dua orang je. So dia orang nak jadikan nama dia orang is GDYB, G-Dragon dengan Yong-bae lah. Kalau korang tahu tak Dong Yong-bae tu siapa? Dong Yong-bae tu dia tak pakai lah nama betul dia dekat dia punya stage name. Dia pun macam GD juga, pakai stage name lain, which is dalam Big Bang orang kenal dia sebagai Taeyang. Yang itu mencadangkan dekat YG cakap okey lah, it's okay lah, korang pun rasa korang boleh buat, korang try lah. Satu lagi aku nak cerita dengan korang, mana si Ji Dong Won ni, Kwon Ji Young. Ji Dong Won tu main bola. Kwon Ji Young ni dapat nama stage dia, which is daripada mana G-Dragon tu dapat adalah dia pernah bagi tahu dekat satu show tu, dia kata G-Dragon punya G tu dia dapat melalui nama dia lah, G. Kan dia nama dia Kwon Ji Young kan. So Ji Young tu, J-I tu dia ganti jadi G.
Lepas tu macam nama Yong tu kalau dalam bahasa Korea is dragon, naga. So kat situlah dia macam dok fikir G-Dragon. Dia nak letak G-Naga time tu tapi macam tak kena. So dia macam G-Dragon ni nampak komersial sikit lah. So starting situlah adanya stage name G-Dragon. Tapi malangnya projek dia dengan si Yongbae ni, GDYB ni tak menjadi sangat. So dia adalah produce beberapa lagu ketika itu diorang berdua, tapi dia tak go sangat. Popularity diorang tak hit sangat. So YG panggil diorang berdua ni balik. Dia kata, korang berdua kau sini kau. Kau orang buat lagu tapi tak pergi buat habis duit company aku je kan. So dia kata, apa kata korang join dekat satu projek aku. Dia kata macam tu. Mula-mula GD ni tak nak, sebab GD ni memang dia kata dia boleh cuba lagi. Dia kan optimis ni orang kan. Dia kata, it's okay brother, saya boleh cuba lagi. Dia kata macam tu. Tapi YG cakap tak apa, awak cuba dulu. And berita baik dia adalah saya nak jadikan awak sebagai ketua kumpulan untuk projek ini. Projek apa time tu? Right, pada tahun 2005 diorang ni disatukan bersama lagi 3 orang ahli, which is ada TOP, Seungri dan juga Kang Daesung. So diorang ada 5 orang lah, termasuk diorang 2 orang. So perform lah menjadi nama diorang Big Bang. Dan itu merupakan antara projek yang paling berjaya yang telah dihasilkan oleh YG Entertainment pada waktu tu. Aku rasa ada juga yang dah tahu yang sebenarnya Big Bang ni dia ada 6 orang ahli. Tapi disebabkan ada orang cakap tak capai satu persetujuan yang bersama, yang orang cakap hitam putih tu, diorang terpaksa menyingkirkan salah seorang daripada diorang ni untuk dialihkan ke syarikat yang lain and join kumpulan Beast waktu tu. So diorang ni tak sempat debut berenam lah. Projek asal, idea asal 6 orang, tapi sebelum debut rasmi tu diorang dah sungkur. Diorang dah singkirkan seorang dan tinggallah 5 orang yang kita kenal sampai ke hari ini. So secara officialnya G-Dragon bersama dengan Big Bang melakukan debut diorang pada tahun 2006. So G-Dragon ni bukan sahaja bertindak sebagai seorang rappers ataupun penyanyi dalam Big Bang tersebut, dia ketua. And then dia tak lupakan lagi lah, orang cakap dia ni kan seorang penghasil lagu, dia penulis lirik kan. So dia pun banyak produce lagu-lagu dia, lirik-lirik dia untuk ke saluran projek Big Bang ni lah pada waktu tu. Dia kata time tu dia ada menulis beberapa buah lagu yang dah lama disimpan and dia apply dalam karya untuk projek Big Bang ni. Okey, antara lagu yang dia apply untuk projek Big Bang tu Last Farewell, B to the A to the Bang, Bang B to the A tu kan. Lies, Gojima tu I'm so sorry but I love you, dengan Day by Day. Ini 3 lagu antara lagu yang terawal yang dia masukkan lirik dia sendiri and dia produce sendiri untuk projek Big Bang ni. And pada waktu tu dia baru saja umur 20 tahun, 20 ke 19. Memang muda gila lah dia time tu. So lepas tu masyur lah dia bersama dengan Big Bang. Macam-macam lah diorang buat. Album-album diorang juga berjaya menjadi, aku tak nak ceritalah tentang apa album Big Bang yang meletup ke apa, sebab kita nak fokus pada G-Dragon kan. So pada tahun 2009 dia keluar dengan lagu solo dia pertama. Bukan lagu solo, album solo dia yang pertama. Sebabkan dia starting berdua kan. So dia rasa macam dia lepak-lepak dengan member dia 4 orang dia tanya, Top, kau rasa okey tak kalau aku keluar satu album solo untuk aku? Kita macam tu kan. So Top kata, Luna lu try lah. Okey, wah support lu dari belakang. Suara Top kan macam tu kan. So dengan orang cakap persetujuan dengan members-members yang lain, GD ni pun pergi jumpa dengan pengarah YG. Dia kata aku nak keluarkan satu solo album, and then disupport penuh lah sebab time tu nama Big Bang pun memang tengah gah. So rasanya adalah masa yang tepat untuk GD keluarkan album solo dia sendiri. Okey, album solo dia yang pertama bertajuk Heartbreaker. Korang mesti pernah dengar kan, kalau orang cakap peminat-peminat Big Bang atau peminat GD ni sekalipun mesti pernah dengar lagu You My Heartbreaker, lagu tu. So korang-korang nak tahu album tu, first album solo dia je dah berjaya. Orang kata time tu diorang iktiraf yang album solo ni merupakan album GD yang paling berjaya dan juga projek YG yang paling berjaya untuk seorang penyanyi solo. Waktu tu walaupun GD ni bukan penyanyi, dia more to rappers kan, tapi ya, dia boleh keluarkan satu album solo yang sangat-sangat berjaya, di mana pada tahun tersebut dia telah berjaya orang cakap jual dia punya album tu sebanyak 200,000
unit ataupun kopi pada tahun tersebut adalah merupakan satu pencapaian yang luar biasa sebenarnya pada waktu tersebut. 2009 bang, 2009 mana ada download sangat ni kan. So dia jual album dia secara CD apa semua 200,000 dapat jual. Gempak. And kalau korang nak tahu juga album Heartbreaker ni, album pertama dia ni juga memenangi album terbaik pada tahun 2009 tersebut di Music Asia Mnet. Mnet ni kalau korang tahu memang satu anugerah yang sangat-sangat besar. And GD jelah first solo album pun dia dah capai macam-macam. Dapat 200,000 jualan, and then dia dapat menang album terbaik, bukan calang-calang lah orang kata. So 2009 tu dia memang masyhur gila lah dengan Heartbreaker ni punya album kan. So masuk 2010 dia tak tunggu lama. Time ni tadi dia minta pendapat Top kan. So dia dah borak dengan Top. Kali ni 2010 dia kata dengan Top, Top, why not kita macam mana suara GD macam sengau sikit. Top, why not kau dengan aku kita buat satu album. Oh serius lah kau nak ajak aku buat album sama? Contoh Top kata macam tu kan. Boleh kita tulis lagu. So pada 2010 keluarlah album GD dan Top sahaja. So itu antara projek khas untuk GD dan Top collaboration and keluar satu album diorang sendiri. Ini bukan Big Bang. Big Bang keluar juga pada waktu tersebut, tapi ini adalah satu additional project lah, senang cerita. Alright. So pada tahun tersebut album dia tu keluarkan 3 single je waktu tu. Tak silap aku Hide kan? Hide. Tu Oh Yeah dengan satu lagi Knockdown tu, tak silap aku ke aku silap. Kalau korang ingat, korang tulis kat bawah. Alright. So kalau korang nak tahu, tiga lagu ni mendapat kedudukan teratas di carta Gion. Carta Gion ni dia orang kata dekat Korea tu adalah carta yang tinggi lah. Dia macam kalau kat Malaysia ni mungkin carta hit era 40 kot. Ya kot. Suka hati aku je kan. Lebih kurang lah dia salah satu carta yang besar dekat Korea sana. And then kalau korang nak tahu sebenarnya G-Dragon menggunakan album Top dengan dia ni sebagai satu penanda aras dan juga batu loncatan untuk dia tukar genre dia. Kalau korang nak tahu, Heartbreaker punya album dia more to R&B style, untuk G-Dragon punya style. So orang dah kenal dia dengan R&B style, tapi TOP punya style is hip hop style. So macam mana dia nak blend in dengan TOP? So dia kata tak apa, it's okay, biar aku tukar genre aku ke daripada apa tadi, daripada R&B pergi ke hip hop style. So dia tak ada paksa Top untuk ikut dia, tapi dia ikut Top punya selera, and then dia blend in together. Dan ya, hasil dia kita sendiri boleh nampak beberapa orang cakap pencapaian telah diorang dapat sepanjang 3 single tersebut. And menurut Top juga, si GD ni dia memang straight sikit kalau buat lagu. Dia kata dia tak kisah pun kalau dia kena tukar genre ke apa, walaupun dia tahu genre tu memang tak selesa dengan dia tak kisah. Sebab kan asalkan dia boleh bagi yang terbaik, and dia bagi orang cakap semua orang senang dengan hasil kerja dia. Itulah G-Dragon. Top yang cakap lah, bukan aku yang cakap. So selepas 2010 dia berjaya dengan Top, dia kembali balik dengan Big Bang. So 2011 diorang ada satu mini project which is Alive punya album diorang keluarkan. Itu nanti kita cerita dekat Big Bang punya series. Kita balik pada GD pada tahun 2012. Si GD ni selepas dia dah berjaya dengan Big Bang, dia dah buat world tour dengan Big Bang. Dia kata 2012 dia nak kembali balik dengan satu buah tangan untuk peminat dia. Dia keluarkan mini album. Ini bukan album penuh, dia cuma mini album. Album kecil. Album kecil dengan album yang bertajuk One of a Kind. Yes sir, One of a Kind. Lagu tu. So kalau korang nak tahu single lagu tu, ada orang cakap lagu One of a Kind lah, of course, sebab itu tajuk dia kan. And then ada lagu Carry On, Carry On, lagu tu. And then dengan DXX. DXX tu paling aku suka dengar tu. Aku lagu Big Bang yang aku suka dengar, If You, DXX, itu lagu yang bagi aku menuntun jiwa lah. Okay, kita back to the stories. So One of the Kind ni, masa mini album dia ni, mini album je, ini bukan album yang serius, album full tak, ni mini album. One of the Kind menang 2 award sekaligus dekat Mnet tu. And dia orang cakap memang orang tak jangka, sebab benda tu belum official besar lagi. Faham tak? Dia macam kita test dia dulu market, mana tahu jadi dia dapat lagu hip hop terbaik dan artis lelaki hip hop terbaik dekat award tersebut. And yang paling best sekali adalah lagu One of a Kind ni berjaya tembusi carta Billboard album yang 200, top 200 untuk lagu-lagu seluruh dunia. Untuk orang Asia boleh tembus Billboard tu pun dah kira salut dah babe. Gentle, buat tak tipu lo orang.
So album yang mengangkat dia menjadi seorang best male solo artist pada waktu tu. So album ni juga yang kata drive dia and then dia dapat best male solo lah. So maknanya penyanyi lelaki solo terbaik pada waktu tersebut, and dia terus melancarkan world tour untuk mempromosikan lagi mini album dia ni waktu tersebut, one of the kind. Ada sebab kenapa dia buat world tour ni. Dia kata dia buat world tour ni sebab dia kata nanti tahun 2013 aku ada kejutan untuk aku punya peminat. Masa dia buat world tour tu dia bagi tahu dekat semua tempat yang dia ada kejutan pada 2013. Yes. So pada 2013 dia kembali dengan album Coup d'Etat. This is my Coup d'Etat. Pada 13 September 2013 dia terus launch the full version album kedua dia selepas Heartbreaker tadi. Dia GD dengan top tu bukan full, one of a kind pun bukan full, tapi ini adalah yang nombor 2 yang betul-betul eksklusif officially G-Dragon sahaja dekat dalam tu. Adalah collaboration dengan COP, dengan artis-artis yang lain, ada CL daripada 2NE1 tu pun adalah. So Coup d'Etat tu dia punya album tu pun kalau dah GD yang keluarkan takkan tak ada impact. So Coup d'Etat tu dia ada beberapa lagu yang antara popular adalah Coup d'Etat tu sendiri, Who You dengan lagu Crook. You Wanna Gone lagu yang tu Crook tu. And diorang album tu juga memenangi 4 award besar dekat Korea Selatan sana. 4 award besar. First, of course, dia menang sekali lagi Best Male Solo Artist pada tahun tersebut 2013. Nombor 2, dia dapat Best MV untuk lagu Coup d'Etat dia dapat Best MV, Best Live Performance yang dia dapat untuk lagu Crook. So dah ada 3. And of course lah, kalau dah menang 3 award ni takkan yang keempat ni tak menang, tidak? Artis tahunan terbaik pada tahun tersebut 2013 dia menang the whole artist punya award pada waktu tersebut. Dia macam MVP lah, dia menang artis paling popular lah pada waktu tersebut. So 2013 dia dah memang berjaya lah dengan Coup d'Etat ni. Kau tengok daripada dia awal-awal jadi budak suruhan, jadi cleaner kan. So memang ya, tak tahu nak cakap apa lah. Memang satu perjalanan yang agak panjang, tapi sekali dapat non-stop brother, non-stop. Okay, kita beralih pada tahun 2014. 2014 dia tak ada banyak buat lagu sangat, cuma dia ada satu projek besar dengan kumpulan lama di balik GDYB tu. Tapi kali ni dia tak adalah macam buat satu brand GDYB. Dia cuma sama juga macam TOP tadi, satu collaboration yang sama, and then dia buatkan lagu untuk Taeyang masa tu. Dia buat lagu yang ringgaling-galing, right? Lagu tu, and then dia buat collaboration sendiri dengan Taeyang pada waktu tu untuk album Taeyang, tak silap aku, untuk lagu Good Boy. Ya, Good Boy. Ingat Good Boy kan? GD dengan Taeyang pada waktu tu memang jadi fenomenal lah 2014. Masa tu Big Bang diorang tengah plan untuk buat comeback, tak silap aku. And then memang diorang banyak keluarkan diorang punya anggota-anggota sendirilah untuk keluarkan lagu. Macam Daesung ada buat world tour dia sendiri, Seungri pun ada buat lagu dia, TOP dengan Dum Dada Di Bida. Lagu tu GD adalah buat dia punya projek bersama dengan Taeyang. So yang paling best pada waktu tu 2014, walaupun satu sahaja lagu projek besar dia dengan Taeyang, dia telah pun dapat pecah pula tu. Dia berjaya dapat 1.1 juta download dalam masa sebulan, tak silap aku, dekat Korea Selatan sana selepas lagu tu di-launchkan. Nampak tak? Bukan biasa-biasa. Dia keluar satu lagu, boom, terus meletup 1.1 juta download. Bukan views tau, download. Bukan senang nak dapat dekat Korea Selatan sana, sebabkan orang cakap persaingan dia orang tinggi. Idol pun makin lama makin tinggi pada waktu tersebut. Dan pada tahun yang sama juga dia orang mencapai satu lagi award, di mana dia orang dapat capai lagu dunia digital terbaik pada waktu itu. Time tu domination dia kebanyakannya artis-artis daripada barat. Hanya 3 je artis yang boleh yang pernah dapat. Hanya 3 je artis yang pernah dapat award ni. 2NE1, Psy, PSY, dan juga diorang berdua ni. So diorang dah pecah tradisi, which is diorang adalah nama yang ketiga untuk dimasukkan sebagai seorang wakil Asia yang telah memenangi lagu dunia terbaik itulah. Okay, so lepas dia 2014 dia dah kurang sikit buat solo punya projek. Dia banyak buat projek dengan Big Bang.
dia keluarlah dengan Made. Lepas tu dia banyak terlibat dengan fashion punya orang cakap apa, pameran. Dia kerap dipanggil ke show untuk fashion. Dia ada keluar juga dia punya brand sendiri which is G-Dragon, and then dia pun banyak dipanggil oleh ikon-ikon daripada luar negara untuk mempamerkan ataupun menghadiri pameran fashion yang bertaraf dunia. Dan time tu juga pada 2015 ke 2016 tak silap aku, dia telah diangkat sebagai salah satu tokoh fashion yang terkaya dan juga paling popular lah yang ada dekat serantau Asia, dan juga antara yang terkenal di serata dunia. Gitu. Starting cleaner je Mat. Tengok sekarang worldwide pergi dia. So pada tahun 2016 dia busy dah dengan Big Bang. 2017 pun apa semua, sampailah member ni masuk askar. And then tak silap aku baru-baru ni nanti dia ada bagi tahu kan yang dia akan buat comeback selepas ni dengan lagu dia. And then aku rasa Big Bang pun akan comeback tak lama lagi, tapi sebabkan COVID-19 ni banyak benda lah tertangguh kan pada aku. So kita tunggu je lah update terbaru daripada CGD ni. Okay. So macam tu lah cerita daripada ketua Big Bang ni. Dia tak adalah susah sangat, cuma perjalanan tu nampak cantik jadi susun kan. Daripada kecil album mini tak jadi duo, lepas tu jadi Big Bang, lepas Big Bang tu memang satu persatu lah dia melonjak ke atas. Okay, so sebelum kita ke another set, aku nak bagi tahu korang something special dalam video ni. Alright, so lepas kita dah cerita pasal GD ni, kita nak cerita pasal, orang cakap biarlah kadang-kadang kita manusia ni tak perasan. Kita rasa kita dah cukup wangi dah, tapi kalau orang lalu lalang kenyar tu lalu lepas kita. Sebab apa? Mungkin bau badan kita ataupun deodorant yang kita pakai tak membantu untuk cover up bau dekat keti gitu. So kat sini aku nak tunjuk kat korang satu orang cakap produk yang sangat-sangat berkesan untuk menangani semua masalah bau badan korang. Okay, first aku nak kenalkan TYAX. TYAX ni apa benda? Apa jadah ni bang? Ni bukan jadah ni. Ini adalah natural deodorant. So dia memang dah nama pun natural kan. Yang paling best sekali adalah diorang menggunakan 5 bahan utama semula jadi dari pelbagai jenis garam, oil, tree oil, apa segala oil semua ada kat dalam ni. And then dia ada 2 bau. Dia berbeza. Dia bukan satu bau lepas tu dia akan bosan, tak. Dia ada 2 bau dia. So satu bau ni, yang ini wild cranberry scent. Yang ini saya minat ni lah sebab saya suka bau wild cranberry ni. Untuk satu lagi, kalau korang suka bau-bau caramel, dia ada juga creamy caramel. Korang boleh dapatkan lah nanti. Okay, so apa specialnya TYAX ni dengan deodorant yang lain? First thing first, dia water based. Nombor 2, dia tak melekit. Dia bila water based, dia tak melekit. Dia memang tak ada bila kau pakai tu kau rasa macam tak selesa, tak. Ini memang best. Kau tembak terus hilang. Nombor 3, dia boleh hilangkan orang cakap yellow stain. Bukan hilangkan lah, dia memang tak ada tinggalkan langsung kesan-kesan kuning kat baju. Kalau pakai baju kuning, ada kuning kat situ, tak ada. Yang best sekali adalah dia lulus KKM. Tengok mulut aku, ikut sekali, KKM. Yes, dia lulus KKM. And penggunaan dia boleh bertahan sehingga 4 bulan. Tengoklah kau pakai macam mana. Kalau setiap jam kau nak asyik sembuh je, tak dapat 4 bulan Dek Non. So ini adalah satu produk di mana dia memberi satu kepuasan kepada pelanggan. Sebab apa? Dia janji kalau korang pakai and then benda-benda yang aku cakap ni tak berkesan, diorang ada money back guarantee. Tak ada halnya. Kalau tak jadi, pulang balik duit. No hal. So satu lagi aku nak bagi tahu korang yang mana tengok video ni, korang bertuah sangat-sangat. Sebab apa? 12 hari bulan 12 ni diorang nak buat sale kau gila-gila punya. Diorang nak buat potongan kau untuk yang ini. And then korang boleh dapatkan secara combo. Ada 2. Lepas tu ada satu harga yang sangat-sangat menarik. Korang boleh dapatkan. Macam mana nak dapatkan? Korang boleh pergi dekat description bawah sana. Saya dah sertakan semua link. Korang hanya perlu klik-klik je. Klik, order, settle. Dia boleh settlekan semua masalah bau badan korang. No problem. Okay? Setiap pembelian sampai ke 31 hari bulan 12, korang layak untuk sertai cabutan bertuah yang dianjurkan oleh TYAX ni. Alright, so korang berpeluang memenangi smartwatch, korang boleh dapat barang-barang gadget dan juga smartphone. Alright, so korang boleh dapatkan lah, tekan link kat bawah. Okay, so settle. Kita nak cerita pasal GD ni. So sampai hari ni kita masih lagi tunggu update daripada dia. So kita insyaAllah lah kalau ada update yang terbaru nanti kita boleh dengar lagu terbaru daripada dia. Yalah, orang cakap sentuhan legend ni lain sikit. Bukan nak kata yang muda ni tak bagus, sekarang ada yang kecam. Cuma legend ni punya sentuhan dia ada aura sendiri. Okay, so terima kasih untuk korang dah tengok video ni sampai ke sekarang. Kalau nak dapatkan tadi produk tu, korang klik kat bawah. Korang memang kena cuba. And then so macam tu je lah. Kita jumpa di konten yang akan datang. Minggu depan kita tengok siapa pula kita
kita nak cover kan. So terima kasih. I see you and I see you. Assalamualaikum. Peace. Ciao.